Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Dapatlah kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin mengalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu dan cabaran pendidikan semasa yang berfokuskan kepada pengaruh perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Hipo membawa ketupat, membawa bersama peroka-roka. Teknologi maklumat banyak manfaat, mari bincangkan buruk baiknya. Tanpa melengahkan masa, lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, Saudara Tiben Anbalagan. Saudara Tiben merupakan guru pakar di sebuah sekolah kebangsaan Tokuban. Beliau telah berkhidmat lebih kurang 3 tahun di dalam bidang perguruan. Selamat datang saya ucapkan. Seterusnya, ahli panel kedua, Segak dan Tampan, Saudara Sharwin Selvaraj. Saudara Sharwin merupakan pengarah pelajaran negeri Selangor. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Pelajaran Negeri selama 5 tahun. Selamat datang kami ucapkan. Dan di hujung sana, orang lama dalam bidang pendidikan, guru veteran yang telah berkhidmat selama 20 tahun di dalam bidang pendidikan. Selamat datang kami ucapkan kepada saudara Tuan Kejendra. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, kita telah pun memasuki era globalisasi moden di mana teknologi maklumat dan komunikasi telah pun berkembang dengan sangat pesat. Maklumat di hujung jari merupakan frasa yang sangat popular bagi menggambarkan situasi ini. Kemajuan teknologi maklumat ini juga turut mempengaruhi bidang pendidikan. Jadi, pada hari ini, kita akan membincangkan sejauh manakah pengaruh kemajuan teknologi maklumat dan juga komunikasi di dalam bidang pendidikan dan apakah kesannya kepada pendidikan negara kita. Jadi, sebagai pembuka tirai forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada guru pakar kita, Saudara Tiben. Baik cikgu, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi maklumat dan juga komunikasi ini? Terima kasih kepada moderator, Saudara Wisagan di atas soalan yang diajukan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut sertai dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, sebenarnya teknologi maklumat dan komunikasi mempunyai pelbagai takrifan yang bersifat global. Sebelum saya lanjutkan lagi penerangan saya, eloklah kiranya kita melihat satu persatu definisi teknologi, maklumat dan komunikasi. Definisi teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknologi adalah nombor 1, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Nombor 2, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Menurut Rogers pula, teknologi adalah suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Iskandar Ali Syabana, seperti dikutip Yusuf Hadi Yusuf, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indera dan otak manusia. Namun, takrifan teknologi yang diguna pakai di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi di Malaysia ialah pengetahuan sains yang boleh memanfaatkan serta menyelesaikan masalah manusia yang dihadapi dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah maklumat. Maklumat merupakan cetusan idea, pendapat, pengertian, fakta atau pengetahuan baru yang dikemukakan untuk kegunaan pengguna semua. Maklumat juga merujuk kepada sebarang data yang telah dimanipulasikan oleh komputer yang boleh disimpan, dikongsi dan boleh dicapai pada bila-bila masa dan di mana juga. Komunikasi pula ditakrifkan sebagai komunikasi perhubungan secara langsung atau dengan perantaran surat, radio, telefon dan lain-lain. Masa komunikasi atau perhubungan dengan atau yang sampai kepada orang ramai amnya.
berkomunikasi berhubungan secara langsung atau dengan perantaran surat, telefon dalam-dalam, mengadakan perhubungan, bercakap, berbincang, bertukar-tukar pendapat dan lain-lain. Takrifan ini adalah menurut Kamus Dewan edisi 4. Secara ringkasnya, komunikasi adalah proses bertukar-tukar maklumat dengan menggunakan peranti dan perkhidmatan komunikasi seperti internet, email, teledisingan video, dan telefon. Berdasarkan definisi-definisi yang saya terangkan tadi, teknologi maklumat dan komunikasi TMK, ICT Information and Communication Technology boleh didefinisikan sebagai satu set ilmu teknologi yang merangkumi alat dan sumber untuk membina, menyebar, menyimpan, membawa nilai tertentu dan menguruskan maklumat. Teknologi ini mampu merapatkan jurang penyebaran ilmu antara yang kaya dengan yang miskin, yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan, antara yang di bandar dan di luar bandar, dan di antara golongan wanita dan lelaki. Terima kasih panel pertama kita. Pendefinisian yang sangat padat dan juga jelas. Hadirin sekalian, sememangnya kita akui penggunaan alat-alat teknologi maklumat dan penggunaan internet banyak membantu dalam kehidupan seharian kita. Malahan, penggunaannya sudah dianggap sebagai satu keperluan bagi sesetengah pihak, terutamanya masyarakat bandar. Persoalan saya kepada Encik Sharwin, adakah dasar pendidikan negara kita seiring ataupun menyokong pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pendidikan dan apakah contoh penggunaannya di dalam bidang pendidikan masa kini? Terima kasih Tuan Moderator. Pertamanya, terima kasih kerana menjemput saya bagi berkongsi maklumat berkaitan forum kita pada hari ini. Berbalik kepada soalan tadi, untuk maklumat, Kerajaan Malaysia melalui rancangan Malaysia ke-19, ke-9, iaitu tahun dari 2006 hingga 2010, telah menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini, termasuklah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran, pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT, pengaplikasian ICT di dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan dan kelengkapan ICT dari semasa ke semasa. Ianya turut dinyatakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu dari tahun 2001 hingga 2010 di mana pembangunan ICT dalam pendidikan dan akan dilaksanakan dengan tujuan utamanya adalah untuk mempertingkatkan pembangunan infrastruktur ICT, mewujudkan kurikulum berasaskan ICT, meningkatkan sistem penilaian menggunakan ICT, menggalakkan integrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT di kalangan pelajar, guru-guru dan sebagainya. Bukan itu sahaja, sejak beberapa dekad lalu, peningkatan positif dalam penggunaan dan pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT telah memberikan impak yang besar kepada kehidupan masyarakat dan aktiviti seharian mereka. Maka tidak mustahil jika terdapatnya peningkatan pada minat, tumpuan serta pelaburan yang besar dilaburkan untuk pengintegrasian ICT dalam pendidikan di seluruh dunia. Beberapa master plans untuk mengintegrasikan ICT dalam pendidikan telah dilaksanakan di beberapa buah negara. Antara objektif yang ingin dicapai dalam perancangan ini termasuklah membentuk kebolehan pelajar dalam menyelesaikan masalah, memahami konsep self-learning, menganalisis maklumat yang dicari dan berfikir secara kritis. Penggunaan dan pengaplikasian ICT dalam konteks pendidikan di Malaysia adalah faktor utama yang menyumbang kepada cabang ilmu baru dalam era informasi terkini. Dalam sistem pendidikan di Malaysia, ICT membantu dari aspek pembelajaran dan pengajaran serta sistem pengurusan di sekolah. Oleh hal yang demikian, Kementerian Pendidikan Malaysia telah membentuk 3 polisi utama dalam pendidikan iaitu kemudahan ICT disediakan kepada semua pelajar sebagai langkah untuk mengurangkan
untuk mengurangkan jurang digital antara sekolah, ICT dalam pendidikan sebagai medium bantuan pengajaran dan pembelajaran menjadikan ICT sebahagian daripada mata pelajaran di sekolah serta menggunakan kemudahan ICT untuk meningkatkan produktiviti dan keberkesanan dalam sistem pengurusan sekolah. Terima kasih kepada panel kedua kita. Berdasarkan penerangan tadi, dapat kita lihat di sini bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi telah pun digunakan dan diterapkan di dalam pendidikan negara kita. Pada pandangan Cikgu Kejendran, sebagai orang lama di dalam bidang pendidikan, apakah penggunaan teknologi maklumat dan berkomunikasi ini akan memberikan faedah atau kesan yang positif kepada bidang pendidikan? Atau ianya lebih mendatangkan kesan negatif berbanding dengan kesan yang positif? Terima kasih kepada moderator. Terima kasih juga kerana telah memberi kesempatan kepada saya untuk bersama-sama dalam forum ini. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, seperti mana yang kita sedia maklum pada masa kini, perkembangan pesat dalam bidang teknologi telah membawa kebaikan kepada pelbagai sektor, terutamanya sektor pendidikan. Walau bagaimanapun, ada setengah pihak yang berpendapat bahawa teknologi juga membawa kesan yang buruk kepada sektor pendidikan. Isu ini juga merupakan isu yang hangat diperbincangkan pada masa kini. Pada pandangan saya, sebagai guru lama yang berada dalam bidang pendidikan ini, penggunaan teknologi maklumat dapat meningkatkan keberkesanan dalam penyampaian ilmu kepada pelajar dan kedua menjimatkan kos. Penggunaan teknologi dalam pendidikan sememangnya boleh mendapat perhatian daripada pelajar dan memudahkan mereka menyerap ilmu yang disampaikan oleh seseorang pengajar. Pada masa kini, boleh dikatakan peralatan teknologi seperti komputer telah menjadi sebahagian daripada kehidupan generasi muda. Oleh itu, penggunaan dalam bidang pendidikan dapat menjamin hasil yang memuaskan. Hal ini kerana penyampaian dapat dipersembahkan dalam bentuk visual yang menarik, animasi 3D dengan suara yang dapat menarik perhatian pelajar, terutamanya pelajar sekolah rendah. Ia juga dapat meringankan beban pelajar yang terpaksa mengalas beg yang penuh dengan buku ke sekolah sekiranya dapat digantikan dengan hanya beberapa keping CD-ROM pada masa hadapan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga dapat menjimatkan masa pelajar dan memupuk sikap suka membaca dalam kalangan pelajar. Dengan adanya teknologi, apa-apa maklumat dapat diperoleh dengan mudah hanya dengan satu klik pada tertikus. Berbanding dengan pelajar pada masa lalu yang terpaksa mencari maklumat dengan cara manual dan bahan bercetak hanyalah satu-satunya harapan untuk mereka memperoleh maklumat yang diingini. Pelajar sekarang mempunyai kelebihan dengan adanya kemudahan internet. Hal ini kerana selain daripada bahan bercetak, pelajar juga dapat memperoleh maklumat yang diingini melalui internet dengan cepat. Penggunaan media elektronik juga dapat meningkatkan minat membaca dalam kalangan pelajar. Sebagai bukti, untuk membolehkan kita mengikuti perkembangan semasa dan menimba ilmu, pengetahuan melalui internet, kita perlu membaca. Segala maklumat yang dipaparkan melalui laman web adalah dalam bentuk tulisan dan untuk mengetahui maklumat tersebut, kita perlu mahir membaca. Secara tidak langsung, ia dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan mereka. Dengan adanya teknologi yang canggih, segala tugas dapat dilaksanakan dengan cepat dan betul. Sebagai contoh, proses mencari maklumat, menyelesaikan tugasan yang diberi oleh pengajar dan lain-lain lagi. Memang tidak dapat dinafikan bahawa ini merupakan kebaikan kepada perkembangan teknologi. Adanya teknologi multimedia menjadi semakin menarik kerana teknologi ini baru diperkenalkan pada tahun 1990-an. Walaupun sebelumnya sistem CAL, iaitu Computer Aided Learning dan Hypertext masih terbatas dalam media yang terpisah-pisah belum digabungkan seperti multimedia yang memiliki makna gabungan pelbagai media, teks, suara, image, animasi dan video dalam satu perisian. Apabila semakin banyak teknologi diperkenalkan dalam bidang pendidikan, pendidikan jarak jauh menyediakan satu cara untuk menyebarkan maklumat dan pengetahuan secara global. Kini, pelbagai pengetahuan terkini dapat disalurkan melalui internet. Internet merupakan khazanah ilmu
yang membantu berjuta-juta pelajar untuk mendapatkan maklumat dan proses pembelajaran dan penyelidikan. Terima kasih kepada Cikgu Kejen atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Seperti yang kita semua sedia maklum, guru memainkan peranan besar dalam mendidik anak-anak murid di sekolah. Persoalannya, adakah pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi ini akan memudahkan atau lebih membebankan guru? Dan apakah pula peranan guru dalam menjayakan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini dalam pendidikan? Saya tujukan soalan ini kepada panel kedua kita, Encik Sherwin. Silakan. Pada pendapat saya, ianya sememangnya membantu dan memudahkan guru. Tidak timbul soal membebankan guru kerana kewujudannya serta fungsinya lebih kepada untuk membantu dan memudahkan tugas guru. Bagaimana ianya dapat membantu? Guru dapat menggunakan kemudahan ini bagi melaksanakan PDP dengan lebih menarik dan berkesan serta ianya memudahkan untuk mencapai objektif PDP yang telah ditetapkan. Namun, ini berbalik kepada sikap guru juga. Ada setengah guru yang mungkin mempunyai ideologi yang berbeza dan meletakkan pengaruh negatif terhadap penggunaan ICT dalam pendidikan ini. Contohnya, apabila seorang guru yang tidak berminat dengan penggunaan ICT ataupun tidak mempunyai kemahiran dalam penggunaannya, guru tersebut akan merasa terbeban dan sukar. Berbanding guru yang mempunyai kemahiran, mempunyai pengetahuan, mengetahui kebaikan penggunaan ICT ini, guru-guru ini tidak akan merasa terbeban, malahan berasa lebih lega kerana mempunyai alat bantuan yang efektif bagi menjayakan pengajaran mereka. Mungkin Cikgu Tiban ingin membuat sedikit penambahan. Terima kasih saudara Wisagan. Pada masa kini, teknologi maklumat komunikasi sepatutnya dilihat sebagai satu keperluan. Kita tidak boleh lagi menafikan kegunaannya sangat penting dan meluas dalam kehidupan seharian kita. Sistem pendidikan kita juga perlu selari. Kita tidak boleh ketinggalan dan masih ditakut lama. Seperti yang telah disebut oleh Encik KJ tadi, semuanya berbalik kepada guru itu sendiri. Oleh itu, guru-guru seharusnya melengkapkan diri dengan memantapkan lagi pengetahuan dan kepakaran dalam bidang ini seiring dengan peredaran masa dan kecanggihan teknologi yang kiat pesat membangun. Hal ini sangat penting kerana sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya mengajar murid menulis dan membaca. Kita juga bertanggungjawab dalam menentukan kemajuan pendidikan di Malaysia yang tercinta ini. Jawapan yang sangat mantap telah diberikan oleh kedua-dua panel kita. Namun begitu, pastinya penggunaan teknologi maklumat ini ada batasannya, terutamanya di negara kita, di mana sekolah telah terbahagi kepada sekolah di kawasan bandar dan juga di luar bandar. Bagaimanakah Cikgu Kejen melihat keadaan ini? Setiap perkaranya tentunya ada pro dan kontra seperti penggunaan ICT dalam pendidikan. Kebanyakan berfikir sepertinya sukar untuk mengaplikasikan penggunaan ICT bagi kawasan luar bandar kerana kekurangan bekalan elektrik dan internet. Namun menurut Konvensyen Nasional PIPP kedua 2008, berkenaan merapatkan jurang pendidikan telah menyarankan beberapa program serta projek infrastruktur ICT di luar 3 bandar. Ini adalah bertujuan supaya dapat membina kesediaan pembelajaran awal di kalangan kanak-kanak berumur 5 tahun, khususnya murid-murid luar bandar dan juga anak-anak orang asli. Sementara itu, Kerajaan Malaysia melalui Rancangan Malaysia ke-9 turut menyatakan bahawa prasarana ICT yang mencukupi dan akan diagihkan kepada semua institusi pendidikan di negara ini termaksudlah pelaksanaan kurikulum ICT dalam pembelajaran pengintegrasian ICT dalam pengajaran dan pembelajaran, menaik taraf pengetahuan dan kemahiran ICT pengaplikasian ICT dalam sistem pengurusan sekolah serta memperbaiki kemudahan melengkapkan ICT dari semasa ke semasa.
Pihak kerajaan juga berusaha untuk merapatkan jurang pendidikan di antara murid-murid sekolah bandar dengan murid-murid sekolah luar bandar seperti yang mana yang terkandung di dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Oleh hal demikian, keterbatasan yang wujud pada masa sekarang akan dilupuskan secara berperingkat dari semasa ke semasa. Sebagai seorang guru, saya menyokong 100% penggunaan ICT dalam pendidikan di negara kita untuk mewujudkan negara yang berfikiran minda kelas pertama pada masa akan datang. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Gejen atas penjelasannya sebentar tadi. Soalan terakhir saya pada hari ini, dan saya ingin mendengar dari ketiga-tiga panel kita pada hari ini. Berikan sedikit rumusan berkaitan pengaruh penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi di dalam pendidikan di negara kita. Kita mulakan dengan panel pertama, Cikgu Tiwen. Pada pendapat saya, pengaruh dan sumbangan teknologi maklumat komunikasi sangat besar dalam bidang pendidikan tidak kira dari sudut pengurusan dan pentadbiran maupun pengajaran di sekolah. Oleh itu, guru-guru seharusnya bersedia untuk menghadapi kemajuan teknologi maklumat komunikasi yang dilihat semakin pesat saban hari. Pada hari ini, kita sedia maklum bahawa sebahagian besar murid tidak kira di kota maupun desa mempunyai akses yang cukup mudah kepada ICT. Situasi ini cukup berbeza dengan apa yang kita alami sekitar 10 hingga 20 tahun yang lepas di mana akses kepada kemudahan ICT ini terhad. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai seorang guru untuk membimbing dan memastikan murid-murid menggunakan ICT, bagaimana pula untuk membimbing murid yang sememangnya dilahirkan dalam dunia yang maju dan moden ini. Sekian, terima kasih. Panel kedua kita, Encik Sharwin. Kesimpulannya, dunia tanpa sempadan ini memaksa industri pendidikan di Malaysia untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Selain itu, perkembangan pendidikan di Malaysia yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak mereka, baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tersebut adalah implikasi daripada kesedaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Oleh itu, peranan-peranan daripada pihak pendidik, ibu bapa dan pelajar itu sendiri amatlah penting bagi menghadapi transformasi dunia tanpa sempadan ini. Lagi sekali, pihak perancang pendidikan perlu melihat isu-isu dan cabaran yang berbangkit secara menyeluruh dan komprehensif, menyelesaikannya masalah secara runcitan dan memberikan tumpuan kepada aspek tertentu dan mengurangkan tumpuan kepada aspek lain akan menghalang pelaksanaan pendidikan kita, terutama bagi memenuhi aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Dan yang terakhir, silakan Encik Gejen. Penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meluas pada masa kini. Ia akan memberi kesan terhadap apa yang dipelajari dan bagaimana belajar bersama ada baik ataupun buruk. Oleh itu, kesan baik dan buruk penggunaan teknologi dalam pendidikan harus dipertimbangkan sebelum pelaksanaannya. Persoalan seperti di mana dan bagaimana kita menggunakan teknologi maklumat harus dijawab dan bukannya kita harus atau tidak harus menggunakannya. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburi kita. Jadi, sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ICT atau teknologi maklumat bukanlah sesuatu yang baru atau asing lagi dalam kehidupan seharian kita. Begitu juga dengan dalam bidang pendidikan. Namun, ianya masih lagi boleh dikategorikan sebagai salah satu cabaran yang perlu dihadapi oleh para guru. Yang pasti,
kita tak akan dapat lari dari peredaran kemajuan dan globalisasi dunia yang semakin berkembang pesat. Justeru, sebagai pendukung falsafah pendidikan negara, para guru haruslah bersiap sedia bagi menghadapi cabaran ini. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun yang indah daripada saya. Tuailah padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat, sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sekian, terima kasih.